Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, insya-Allah hari ini kita akan teruskan sesi pembelajaran dalam subjek akhlak ataupun adab. Sukatan tahun 5, tajuk adab mesyuarat. Adab bermesyuarat ni tajuk terakhir sukatan tahun 5 untuk subjek adab. Pengertian mesyuarat. Kita kena tahu dulu gapo pengertian mesyuarat. Okey, yang pertama, pengertian mesyuarat ni suatu perbincangan berkaitan dengan suatu perkara bagi mencapai keputusan yang terbaik untuk kepentingan bersama. Okey, cara mudah nak faham. Perbincangan ni adalah mesyuarat ni satu perbincangan yang dibuat untuk melahirkan sebuah keputusan. Okey, baik. Tu pengertian mesyuarat. Mesyuarat tu sendiri dia ada tujuan. Kita buat gapo-gapo mesti ada tujuan. Mesyuarat tu juga ada tujuan. Yang pertama, tujuan mesyuarat adalah untuk menyelesaikan masalah. Jadi, mesyuarat tu sendiri untuk membantu menyelesaikan masalah. Sepatutnya mesyuarat akan menyelesaikan masalah, bukan untuk menambahkan masalah. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, mendapatkan keputusan yang baik. Okey, selain daripada menyelesaikan masalah, mesyuarat juga untuk kita hasilkan keputusan yang baik. Untuk kita putuskan satu perkara yang mana hak paling terbaik. Tu dua tujuan utama mesyuarat. Okey, seterusnya kita pergi kepada tajuk adab ketika bermesyuarat. Adab ketika bermesyuarat ada 5 Ustaz tulis sini. Yang pertama, berbincang dengan baik. Kita dalam ahli mesyuarat ni kena berbincang dengan baik. Jangan berbincang dengan keadaan atau comel. Kena berbincang dengan keadaan baik. Barulah melahirkan suasana yang baik. Yang kedua, menumpukan perhatian. Kita sebagai ahli mesyuarat, kita kena fokus ataupun tumpukan perhatian kita kepada mesyuarat ataupun perbincangan yang dibuat. Kalau perbincangan mengenai sekolah, jadi kita bincanglah pasal sekolah. Kalau perbincangan mengenai kelas, kita bincanglah pasal kelas. Jangan bawa tajuk lain. Okey. Yang ketiga, menghormati keputusan yang dicapai. Okey, setiap mesyuarat tujuan dia adalah untuk menyelesaikan masalah ataupun untuk melahirkan keputusan yang terbaik. Jadi, bila mana keluarnya keputusan, kita kena menghormati keputusan tersebut. Walaupun keputusan tu kita tak berapa nak setuju secara peribadi, tapi kita terpaksa, kita kena menerima, kena hormat keputusan tersebut sebab keputusan mesyuarat adalah keputusan bersama. Jadi, kita selepas daripada mesyuarat, kita kena hormati keputusan yang diputuskan dalam mesyuarat. Itu yang ketiga. Yang keempat, memberi hujah yang bernas. Kita kalau kita ada cadangan ataupun pandangan, kita kena bawa hujah yang bernas. Jangan bawa hujah-hujah yang tidak munasabah. Okey, contoh kalau kita buat perbincangan mengenai untuk menghias kelas, buat bagi cadangan yang bernas. Jangan duk buat pelik-pelik. Jangan duk buat nak bagi benda-benda pelik-pelik lah, tak usah. Jadi, buat hak mana bersesuaian dengan keadaan. Okey, memberi hujah yang bernas. Yang kelima, akhir sekali, berfikiran terbuka. Kita dalam mesyuarat, kita kena berfikiran terbuka. Kena sentiasa, kalau orang putih panggil open-minded. Sentiasa bersedia untuk melakukan perubahan. Tak boleh duk main di takut yang lama saja, tak boleh. Kalau tahun ni, kita buat hiaslah, kita buat apa? Kita buat bunga-bunga, tahun depan buatlah bunga-bunga, buat benda lain pula. Nak suruh macam main kelas. Buatlah pulik lak kau guna kau ikutlah. Okey. Seterusnya, tata cara mesyuarat. Tata cara ni apa? Tata cara ni cara nak mesyuarat. Ada kaedah dia. Yang pertama, memulakan dengan salam. Kita nak buat gapo-gapo, contoh tak kira lah gapo telefon, kita nak kecek, kita kena memulakan dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebenarnya salam tu sendiri membawa maksud doa. Kita mendoakan semua ahli mesyuarat dalam keadaan sejahtera. Assalamualaikum tu maksud dia salam sejahtera ke atas kamu. Baik. Seterusnya, yang kedua, menggunakan bahasa yang sopan.
andai kata kita nak bermesyuarat dengan orang ramai ataupun orang sikit, kita kena guna bahasa yang sopan. Jangan guna bahasa yang kasar. Okay? Sebab kita nak melahirkan satu keputusan yang baik, kena berada dalam suasana yang harmoni. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, memberi peluang kepada orang lain bercakap. Okay, bila mesyuarat, dia tidak tertumpu kepada seseorang. Kalau tumpu pada seseorang, itu orang panggil ceramah. Kalau lah mesyuarat, dia kena ramah kecek. Jadi kita bicara ramah-ramah untuk melahirkan satu keputusan. Jadi masa mesyuarat, kita kena bagi peluang juga kepada orang lain nak kecek. Tak kira lah siapa dia sekalipun. Selagi mana dia ahli mesyuarat, kita kena terima pandangan dia. Okey. Yang keempat, menghormati pandangan lain. Menghormati pendapat lain. Andai kata ada pendapat lain yang tidak sama dengan pendapat kita, kita kena setuju. Bukan kena setuju, kita hormat pandangan dia. Walaupun dia tak serupa dengan pendapat kita. Maksud dia tu, orang ni lain-lain, ni ada buah fikiran macam-macam. Okey. Akhir sekali, tidak sombong. Kita sendiri dalam mesyuarat, kita tak boleh sombong. Andai kata kita sombong, keputusan kita sahaja yang betul, waktu tak berapa comel. Dan keputusan mesyuarat akan terhasil bila mana semua berfikiran terbuka dan tidak sombong. InsyaAllah. Seterusnya, kita tengok dalam tajuk kebaikan beradab ketika mesyuarat. Apa kebaikan dia? Yang pertama, dikasihi Allah. Allah suka orang yang beradab ketika mesyuarat. Tu, kasih-kasih Allah ni penting. Dengan kasih Allah ni lah menyebabkan kita boleh ditempatkan di satu tempat yang comel di akhirat pula. Itulah. Itu yang pertama. Yang kedua, dapat menyelesaikan masalah. Mesyuarat tu sendiri, tujuan dia untuk menyelesaikan masalah. Andai kata kita beradab dalam mesyuarat, insya-Allah mesyuarat tu akan menyelesaikan masalah. Insya-Allah. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, wujud suasana harmoni. Andai kata kita beradab dalam mesyuarat, insya-Allah suasana mesyuarat tu dalam keadaan baik dan juga harmoni. Dan semua sekali akan terima dengan hati yang terbuka. Okey, baik. Tajuk akhir sekali, akibat tidak beradab ketika mesyuarat. Yang pertama, kalau kita tidak beradab dalam mesyuarat, kita tiada kerjasama. Ni, contoh, kalau kita dalam mesyuarat tu kita hagah, kita sombong. Kalau kita sombong, kita tak seterima pendapat lain, jadi ahli mesyuarat lain tak bekerjasama dengan kita. Tiada kerjasama. Itu yang pertama. Yang kedua, hilang kepercayaan. Bila mana kita ni tak seterima pendapat orang lain, tidak beradab masa mesyuarat, orang lain pun tak percaya kita. Tu, hilang kepercayaan. Tu nombor dua. Nombor tiga, berlaku perpecahan. Ini paling berat lah. Seandainya kita tidak menjaga adab dalam mesyuarat, kita duduk mengata kat orang, kecek-kecek uduh pasal orang, last sekali boleh menyebabkan perpecahan, pergaduhan ataupun perselisihan faham. Jadi, sekadar itu saja nota ringkas daripada Ustaz. Bila ada apa-apa masalah, boleh tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.